Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam tazkirah minggu ini, yang mana kami akan membawakan sebuah topik yang berkaitan dengan agama kita, dan kami akan mengupas lebih lanjut mengenai apa yang kami bincangkan. Dan seperti biasa, topik pada minggu ini pula kami akan bawakan tentang li'an menurut Islam. Dan bersama saya seperti biasa ada dua orang panel. Yang pertama, Ustaz Muhammad Hafizul, yang mana beliau merupakan seorang graduan daripada Darul Quran Jakim, dan sekarang beliau menuntut di UPSI. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Saya baik-baik. Alhamdulillah. Sihat. Dan panel kami yang kedua merupakan graduan daripada kuis dan sekarang juga menuntut di UPSI. Kami bawakan Ustaz Alif. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Seperti biasa, pada awalnya saya akan membawakan apa itu makna li'an. Okey, makna li'an ni menurut bahasa, kalau kita tengok, datang daripada mencela ataupun mengutuk. Jika dari Allah, bermaksud menghalau dan menjauhkan atau menerima kutukan dan laknat daripada Allah atau jauh dari rahmat Allah. Manakala menurut istilah pula, bermaksud persaksian yang diperteguhkan dengan sumpah daripada suami isteri disertakan dengan laknat dan kemurkaan Allah. Atau li'an ni juga boleh bermaksud proses sumpah yang dilakukan oleh suami yang mendakwa menuduh isterinya melakukan perbuatan zina atau menafikan kandungan isteri bukan daripada nasabnya, dan ia tidak mempunyai saksi untuk membuktikan bahawa isterinya telah melakukan zina dan telah melakukan perbuatan tertentu berdasarkan qarinah tertentu sahaja. Baik, berdasarkan maksud li'an yang saya telah terangkan tadi, saya akan meminta Ustaz Hafizul untuk terangkan apa faktor li'an ni dan macam mana kegunaan li'an ni. Okey, baik. Terima kasih kepada saudara Zaid selaku moderator kita pada malam ini. Baik, tuan-tuan hadirin yang sedang pendengar sekalian, sebelum saya pergi jauh, saya akan menerangkan terlebih dahulu berkenaan dengan faktor-faktor berlakunya li'an. Jadi apabila kita sudah jelas mengenai perkara itu, maka sidang pendengar akan mudah faham di mana, bila masakah li'an ini boleh digunakan, dalam keadaan apakah, oleh siapakah. Okey, baik. Sidang pendengar yang saya hormati sekalian, li'an ini secara mudahnya apa? Li'an ini adalah satu sumpah. Sumpah apa? Sumpah si suami menuduh bahawa isterinya itu berzina, ataupun si suami ingin menafikan bahawa kandungan yang dikandung oleh isteri itu bukan anak. Tetapi disebabkan tidak cukup kepada 4 saksi, maka li'an itu dilaksanakan. Jadi li'an ini adalah tuduhan si suami untuk menghindarkan cacat cela yang ada pada dirinya. Jadi apabila si suami itu dia tidak cukup 4 saksi, maka li'an itu menjadi penyelamat ataupun menjadi keadilan untuk dirinya. Baik. Dari situ kita sudah nampak di mana keadaan apakah li'an itu boleh digunakan, ataupun siapakah yang boleh menggunakan li'an. Dalam keadaan apakah? Ada dua keadaan. Yang pertama, apabila si suami ingin menuduh bahawa isterinya berzina, tetapi tidak cukup 4 saksi. Keadaan yang kedua adalah si suami ingin menafikan bahawa kandungan yang dikandung isterinya itu bukan anak dia. Jadi satu persoalan timbul, adakah li'an ini boleh digunakan oleh si suami saja? Baik, jawapannya adalah tidak. Li'an ini juga boleh dilaksanakan oleh si isteri. Apabila li'an itu dilaksanakan oleh si suami, si isteri boleh menyangkal tuduhan si suami
jika dia yakin bahawa dia berada di pihak yang benar dan si suami itu berdusta. Jadi dalil kepada perkara ini adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu Taala dan surah An-Nur ayat 8 dan 9. Baik, saya bacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yad'ul anhal adzab an tashhada arba'a syahadatin billahi innahu laminal kadhibin wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Baik, maksudnya dan bagi menghindarkan hukuman seksa dari isteri yang kena tuduh itu, hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah 4 kali bahawa suaminya yang menuduh itu sesungguhnya ada dalam kalangan orang-orang yang berdusta. Dan sumpah yang kelima hendaklah ia berkata bahawa kemukaan Allah akan menimpa dirinya jika suaminya dari orang-orang yang benar. Baik, daripada dua ayat tersebut dapat kita faham bahawa li'an ini bukan sahaja boleh digunakan oleh si suami, tetapi boleh juga digunakan oleh si isteri. Baik, itulah penjelasan saya mengenai faktor berlaku li'an dan dalam keadaan apakah dan siapakah yang boleh gunakan li'an. Wallahu a'lam. Saya serahkan kepada saudara moderator kita. Baik, terima kasih Ustaz Muhammad Hafizul. Penjelasan yang sangat baik yang diberikan oleh Ustaz Hafizul. Moga-moga mendapat pencerahan untuk kita. Dan kita beralih kepada panel kita yang kedua, Ustaz Alif. Soalannya, Ustaz boleh terangkan tak apa dia syarat-syarat bagi li'an ni? Sila Ustaz. Baiklah, insyaAllah saya akan menjawab tentang syarat-syarat yang ada dalam li'an. Okay, syarat-syarat yang ada dalam li'an dia terbagi pada dua bahagian. Bahagian yang pertama itu syarat sah li'an, dan juga bahagian kedua ialah syarat wajibnya li'an. Okay, kita tengok dulu syarat wajib li'an. Okay, syarat wajib li'an ada 4. Yang pertama, pasangan tersebut mestilah berstatus suami isteri sekalipun isteri itu belum disetubuhi atau isteri masih dalam iddah talak raj'i. Berdasarkan pandangan Hanafi, menurut jumhur pula, suami juga boleh meli'an isteri dalam talak ba'in. Yang kedua adalah akad perkahwinan tersebut berlaku dan akad yang sah, iaitu terkeluar daripada li'an sekiranya akad perkahwinan adalah akad yang fasid. Yang ketiga, suami yang melakukan li'an hendaklah seorang yang Muslim. Dan yang keempat, adanya tuduhan qazaf daripada suami terhadap isteri. Okay, seterusnya kita tengok pula syarat sah li'an. Syarat sah proses li'an terbagi pada beberapa bahagian, dan yang pertama ialah li'an dilakukan di hadapan hakim ataupun walinya. Yang kedua, li'an dilakukan oleh suami setelah diminta oleh hakim untuk berbuat demikian. Yang ketiga, hendaklah sempurna kelima-lima lafaz li'an yang perlu diungkapkan. Yang keempat, lafaz yang digunakan oleh kedua-dua pasangan suami isteri menunjukkan atau memberi maksud li'an selari dengan tuntutan Al-Quran. Yang kelima, hendaklah lafaz li'an tersebut mengikut tertib yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, sekiranya pasangan suami isteri itu hadir dalam prosedur li'an, maka cukuplah kedua-dua pihak sekadar menunjukkan ke arah masing-masing semasa melakukan li'an. Namun begitu, sekiranya satu pihak tidak hadir, maka hendaklah digunakan nama dan identiti yang lengkap untuk memastikan bahawa individu yang dili'an adalah betul. Jelas? Baik, terima kasih kepada Ustaz Alif. Penjelasan yang sangat baik juga yang diberikan oleh Ustaz Alif. Alhamdulillah. Wah, hebat-hebat kita punya panel malam ini ya. Dan insya-Allah saya akan membacakan dalil-dalil li'an ni bagi penonton-penonton di rumah ataupun pendengar, boleh cek sama-sama di Al-Quran yang akan tertera di skrin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم صدق الله العظيم. Juga terdapat sebuah kisah yang mana merupakan asbab nuzul bagi ayat ni, yang menceritakan tentang Hilal bin Umayyah yang menuduh isterinya berzina dengan Syarik bin Sahma. Dan pada masa itu Rasulullah berada di sisinya. Maka Rasulullah bersabda, engkau berikan bukti atau hukuman hudud akan dikenakan ke atas engkau. Maka Hilal pun menjawab, ya Rasulullah, jika salah seorang daripada kami melihat seorang lelaki berada di atas tubuh isterinya, adakah ia tetap perlu bukti? Rasulullah SAW pun menjawab, bukti atau hukuman hudud dikenakan ke atas engkau. Maka Hilal pun menjawab, demi Tuhan yang mengutus engkau dengan kebenaran, sesungguhnya aku bercakap benar dan Allah akan menurunkan wahyu yang akan membebaskan aku daripada dikenakan hukuman hudud. Maka inilah pertama kali li'an ni dilakukan, dan cerita ini merupakan asbabun nuzul bagi ayat di atas. Jadi kita akan terus kepada panel kita. Kita terus kepada panel Ustaz Alif. Saya bagi satu case tak? Contohnya Ismail, bukan nama sebenar, beliau terjumpa isterinya berzina, na'udzubillah min zalik. Jadi Ustaz boleh terangkan tak apa dia proses dan apa dia prosedur untuk Ismail ni melakukan li'an? Dipersilakan Ustaz. Berdasarkan soalan yang kita dapat, Ismail bukan nama sebenar, didapati isterinya berzina. Kemudian apakah prosedur li'an yang berjalan? Okey, seterusnya kita tengok pula prosedur li'an. Apakah prosedur li'an? Terdapat beberapa prosedur li'an yang telah ditetapkan, yang telah dipersetujui, yang telah dibincangkan dalam ijtima'. Okey, yang pertama, suami berdiri di hadapan hakim dan di hadapan khalayak ramai. Mereka disunatkan terdiri daripada orang yang alim, orang yang soleh, orang yang baik-baik, orang yang adil. Okey, tempat yang berlakunya proses li'an tersebut hendaklah tempat yang tinggi, seperti di dalam masjid yang ada mimbar, yang ada tempat yang lebih tinggi daripada orang lain. Yang kedua, li'an dimulakan selepas mendapat perintah daripada hakim. Akan tetapi sekiranya lelaki tersebut mengungkapkan lafaz li'an tanpa izin daripada hakim, maka lafaz li'an tersebut tidak dikira sebagai sah. Yang ketiga, setelah selesai urusan berkaitan, suami hendaklah berkata, aku bersaksi dengan nama Allah, sesungguhnya aku termasuk dalam golongan mereka yang benar terhadap tuduhan zina yang dilakukan ke atas isteriku, dan sesungguhnya anak ini sekiranya isteriku mengandung adalah anak daripada hasil penzinaan dan bukanlah anak daripada hasil bersama denganku. Yang keempat, suami hendaklah mengulangi ucapannya sebanyak 3 kali sambil menunjukkan ke arah isterinya tersebut. Jika isteri hadir di dalam majlis prosiding li'an, sekiranya isteri tidak hadir, suami hendaklah menyebut nama isterinya dan nama keturunannya dengan jelas supaya
dan kita tahu suami tersebut nak jatuhkan li'an kepada siapa. Dan yang kelima, kemudian suami berkata lagi untuk kali kelima setelah diberi nasihat oleh hakim tentang dosa akibat berdusta. Dan ke atasku, kalimat yang dibacakan oleh suami ialah, dan ke atasku laknat Allah sekiranya aku dari golongan mereka yang berdusta. Setakat itu saja prosedur li'an. Baik, terima kasih sekali lagi atas penjelasan yang diberikan oleh Ustaz Alif. Dan kita beralih terus kepada panel kita yang pertama tadi, Ustaz Hafizul. Ustaz boleh terangkan tak apa dia kesan-kesan yang berlaku sekiranya li'an ini dilakukan? Persilakan Ustaz. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Zaid selaku moderator kita. Baik, soalan yang ditujukan kepada saya adalah kesan-kesan berlaku li'an. Okey, insya-Allah saya akan cuba menjawab dengan sebaiknya. Baik, saudara sidang pendengar yang masih setia bersama dengan kami, yang masih setia bersama dengan kita. Baik, apakah kesan yang berlaku apabila li'an ini terlaksana? Baik, apabila li'an ini terlaksana, terdapat beberapa kesan-kesan yang berlaku, khususnya terhadap hubungan suami isteri dan juga status nasab anak yang dikandung oleh isteri. Baik, kalau kita lihat, baik, kesan yang pertama adalah suami tidak dikenakan hukuman qazaf. Pada asalnya suami itu dikenakan hukuman qazaf kerana menuduh isterinya. Tapi apabila dia melakukan li'an, maka hukuman qazaf telah terlepas kepada si suami. Baik, yang kedua adalah isteri yang dituduh akan dikenakan hukuman hudud kecuali dia juga melakukan li'an. Yang ini saya ada terangkan pada awal tadi berkenaan bahawa si isteri juga boleh melakukan li'an untuk melepaskan dirinya. Baik, jika jadi dapat kita faham bahawa pada asalnya si isteri ini akan dikenakan hukuman disebabkan li'an si suami. Tapi jika si isteri juga melakukan li'an, maka dia terlepas daripada hukuman. Baik, yang ketiga ialah hubungan perkahwinan terputus. Ini bermakna bahawa suami isteri itu diharamkan untuk bersatu semula selama-lamanya. Kenapa? Kerana mereka sudah saling membenci antara satu sama lain. Dan yang terakhir, kesan yang boleh saya sebutkan di sini ialah anak zina. Anak zina dinafikan nasabnya kepada si suami jika si suami melaksanakan li'an, menafikan nasab yang dikandung oleh isterinya. Maka anak itu dinasabkan kepada ibunya. Baik. Dalil yang saya dapat berikan di sini adalah berdasarkan hadis saya bacakan, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la an baina rajulin wa mu'ati fantafa min waladiha fa farqa bainahuma wal haqqal walada bimar'ah. Yang bermaksud daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi SAW meminta sepasang suami isteri melakukan li'an. Baik, dengan li'an itu anak yang dilahirkan oleh isteri dinafikan nasabnya daripada si suami. Lalu Nabi SAW memisahkan mereka berdua dan anak itu dinasabkan kepada isteri tersebut. Baik. Jadi itulah kesan-kesan yang boleh saya sebutkan di sini. Bahawa perlu kita ketahui apabila li'an itu berlaku, kesan-kesan ini akan maka kesan-kesan ini juga akan berlaku apabila li'an terlaksana. Wallahu a'lam. Semoga menjawab persoalan. Semoga sidang hari pendengar sekalian jelas. Wallahu a'lam. Saya serahkan kepada saudara muda kita Zaid. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan yang diberikan oleh Ustaz Muhammad Hafizul. Alhamdulillah, hebat belaka. Dan kita sekarang ni kesetukan masa. Jadi ada sebuah soalan yang ditanyakan oleh pendengar. Saya bagi kepada Ustaz Alif lah. Ustaz Alif, dengan sekarang ni teknologi dah maju, dah boleh test DNA anak. Jadi dalam penafian nasab anak ni, boleh Ustaz bagi tahu tak apakah DNA ni boleh mendahului li'an dalam penafian nasab anak? Boleh terangkan Ustaz? Okey, baiklah. Kita dapat satu soalan yang bagus daripada penonton kita di Facebook. Okey, soalan ni berbunyi, adakah boleh ke
tes DNA ni mendahului li'an. Okey, maknanya di sini dia nak tes DNA dulu baru dia nak li'an. Okey, kita tengok hukum yang ada pada dia. Okey. Merujuk kepada autoriti yang telah dibincangkan oleh ulama-ulama, yang telah banyak dibahaskan oleh ulama-ulama dan diaplikasikan kepada isu yang dibincangkan dalam perbincangan kali ini. Dalam kes ini, DNA mendahului li'an. Kaedah untuk menafikan nasab anak menurut kacamata Islam hanyalah satu. Macam mana kita nak menafikan nasab seorang anak tu? Hanyalah satu kaedah, iaitu kaedah li'an. Manakala ujian DNA ni, ujian DNA yang kita jalankan, ujian DNA yang kita ambil, ini adalah hanya sebagai penguat ataupun sebagai bukti bahawa status anak tersebut lah. Menguat karenah petunjuk untuk meyakinkan suami sebelum beliau membuat li'an terhadap isterinya untuk menafikan nasab anak yang dilahirkan isterinya. Ini adalah demikian kerana suami tidak seharusnya sewenang-wenang menjatuhkan li'an terhadap isterinya kerana kesalahan qazaf atau menuduh isteri melakukan zina membawa kepada hukuman had. Manakala menjawab isu tempoh penafian nasab dalam Islam, ia haruslah dibuat seberapa segera dan had tempoh yang spesifik akan bergantung pada fakta kes kerana mahkamah atau hakim yang bijaksana akan mengambil kira jika terdapat sebarang keuzuran yang membolehkan kelewatan penafian nasab dilakukan. Jika penafian nasab dilewatkan tanpa sebarang keuzuran, tuntutan li'an berpotensi untuk ditolak oleh mahkamah semudahnya. Allahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasan daripada Ustaz Alif. Sekarang ni memang kita kesuntukan masa dan boleh Ustaz Muhammad Hafizul boleh berikan kesimpulan tak? Satu dua patah perkataan. Okey, baik. Terima kasih saudara moderator. Sidang hadirin pendengar sekalian. Baik, apa yang boleh saya simpulkan ataupun highlightkan daripada perbincangan kita pada kali ini ialah li'an itulah satu penyucian syarab. Kenapa saya kata begitu? Kerana li'an ialah salah satu hukum khusus yang disyariatkan oleh Subhanahu Taala untuk menjamin perlindungan keadilan dan mengelakkan kedua-dua pihak, sama ada pihak suami ataupun pihak isteri, daripada menjadi mangsa kepada penganiayaan. Namun begitu, perlu kita ketahui bahawa pelaksanaan li'an ini tidak boleh dipandang mudah, tidak boleh dipandang enteng, tidak boleh dipandang remeh. Sebaliknya, kedua-dua pihak perlulah berfikir secara teliti dan mendalam kerana akibat dusta adalah sangat-sangat berat kerana perhitungannya terserah kepada Allah SWT yang Maha Adil dan yang Maha Esa. Dan di samping kesan-kesalahan yang berlakulah akibat pelaksanaan li'an ini, terutama kesan yang berlaku ke atas hubungan suami isteri dan nasab anak. Wallahu a'lam. Baik, saya serahkan kembali kepada saudara moderator. Baik, alhamdulillah kita dah dapat pun kesimpulan daripada Ustaz Hafizul dan beberapa soalan yang saya ajukan kepada panel kita yang hebat dua-dua ni. Alhamdulillah. Jadi kita berada di akhir rancangan dan insya-Allah moga-moga perkongsian kita pada hari ini sangat-sangat bermanfaat untuk anda semua. Semoga insya-Allah dan didoakan agar pendengar-pendengar semua dapat kefahaman yang sangat baik dan moga-moga ia memberi manfaat untuk kita semua. Alhamdulillah dan insya-Allah rancangan ini akan bersambung pada minggu hadapan. Jangan lupa kita saksikan insya-Allah minggu depan dan itu sahaja daripada kami. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.